Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Husna binti Osman dan saya Nur Alia binti Muhammad Syukur. Saya Nur Fadlin Adlina binti Abdul Kadir dan kami akan membentangkan mengenai subjek GISE 1082 iaitu isu semasa dan cabaran masa depan mengenai tajuk implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertinggi di Malaysia terhadap pendapatan dan pendidikan negara. Dalam tajuk ini, kami akan menyentuh mengenai 4 perkara, iaitu yang pertama, pengenalan konflik persempadanan dan tuntutan bertinggi di Malaysia. Yang kedua, iaitu implikasi dari segi pendapatan. Yang ketiga, implikasi dari segi pendidikan. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, kami akan mengemukakan rujukan yang kami gunakan sepanjang perbentangan ini. Baiklah, jadi kita akan menyentuh pengenalan terlebih dahulu. Jadi apakah itu sempadan negara? Sempadan negara merupakan satu elemen yang penting dalam kedaulatan negara, iaitu political sovereignty, di mana kerajaan mempunyai kuasa untuk melakukan apa jua tindakan ke atas wilayahnya tanpa campur tangan kuasa asing. Jadi, sempadan negara ini merupakan suatu perkara yang penting kerana negara itu boleh melakukan apa sahaja untuk kepentingan negara terbabit. Jadi, sempadan negara juga sering ditentukan dengan tembok atau post immigration di antara dua negara. Namun, dalam konteks maritim, sempadan negara sukar untuk dijelaskan. Lebih-lebih lagi, negara yang berkongsi sempadan maritim yang sama. Sebagai contoh yang boleh saya bawakan iaitu Laut Cina Selatan. Jadi, Laut Cina Selatan merupakan kawasan laut yang masih tidak mempunyai batasan sempadan demarcated bagi kawasan yang berlakunya tuntutan bertindih. Seperti Kepulauan Spratly yang akan kami kupas dengan lebih lanjut lagi. Ini telah menimbulkan konflik dalam kalangan negara Asia Tenggara, terutamanya negara kita Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tuntutan bertindih ini di Asia Tenggara ini merupakan krisis antarabangsa yang sukar diselesaikan kerana melibatkan campur tangan kuasa asing yang merumitkan lagi penyelesaian isu ini dan memberi impak kepada pendapatan dan pendidikan negara. Jadi, kami akan kupas dengan lebih lanjut implikasi isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendapatan dan pendidikan negara. Baiklah, mari kita lihat implikasi yang pertama dari segi pendapatan, iaitu peningkatan persaingan dalam kalangan nelayan tempatan. Pada 26 September 2021, kita digemparkan dengan sebuah kapal pengawal pantai negara China yang didakwa telah menceroboh perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia antara dua negara komunis dengan kod CCG 5202 dan CCG 6307 yang bertindak biadab memasuki kawasan Sabah yang kaya dengan gas dan minyak mentah asli. China telah berminat untuk mengeksploitasi sumber lain, terutamanya sumber ikan di Spratly. Jadi, kesannya ada golongan rakyat tempatan yang bergantung hidup dengan sumber laut akan terganggu kerana hasil laut dieksploitasi dan keselamatan mereka terancam menyebabkan mereka takut untuk turun ke laut. Lain daripada itu, jumlah pelaburan dan nilai mata wang negara juga akan semakin menurun disebabkan berlakunya konflik persempadanan dan isu tuntutan bertindih di negara kita. Seperti yang kita tahu, pelaburan asing amat penting bagi memajukan infrastruktur negara dan meningkatkan ekonomi tempatan. Kekurangan pelaburan berkualiti, penyusutan pelaburan rentas sempadan dan peningkatan persaingan bagi menarik pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai FDI global memberi risiko terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Malaysia di masa hadapan.
Kesan daripada konflik ini telah membuatkan bursa saham negara kita semakin menurun dan pelabur asing kurang yakin serta tidak berminat untuk melabur kerana ketidakstabilan ekonomi dan konflik yang melanda akan mencejaskan keuntungan mereka sendiri. Tanpa hubungan bilateral yang baik, Malaysia tidak dapat menjalankan sebarang aktiviti import dan ekspor yang menyebabkan pendapatan dan ekonomi negara kembali terjejas dan sekaligus menurunkan nilai mata wang negara. Selain itu, implikasi lainnya ialah pengeksploitasian hasil kekayaan bumi. Kepulauan Spratly mempunyai kepentingan ekonomi yang tersendiri. Kawasan dasar laut berdekatan James Shaw, Pulau Spratly dan Reed Bank mempunyai telaga minyak yang boleh diekstrak dan amat menguntungkan. Far Eastern Economic Review melaporkan Beijing sedang menjalankan ujian kajian geologi di sekitar Kepulauan Spratly dan menunjukkan prospek yang sangat positif terhadap deposit minyak. Di samping itu, China juga mahu mengeksploitasi sumber ikan yang ada di Kepulauan Spratly. Jadi kesan daripada perkara yang terjadi ini, Malaysia terpaksa berhadapan dengan isu tuntutan bertindih ini demi mempertahankan dan mentadbir kawasan tersebut kerana kawasan tersebut kaya dengan pelbagai sumber ekonomi seperti ikan tropika, mineral dan sumber laut serta sumber lain yang berpotensi untuk penggalian dan eksploitasi minyak dan gas. Seterusnya kita akan lihat mengenai perebutan hasil bumi. Kepulauan Spratly yang kita ketahui sebentar tadi yang kaya dengan sumber alam seperti ikan, petroleum dan gas asli telah menjadi rebutan banyak negara. Kepulauan ini menjadi krisis di rantau Asia Tenggara kerana berlakunya perebutan ke atas wilayah maritim dan penglibatan China sebagai kuasa ketenteraan yang besar telah merumitkan lagi krisis ini. PLDM telah menduduki 6 buah pulau di Spratly, Filipina 10 buah pulau dan terumbu, Vietnam 8 terumbu, Taiwan 2 terumbu dan China 7 terumbu. Apa fungsi terumbu ni? Jadi terumbu ini digunakan untuk ketenteraan dalam memelihara kedaulatan sempadan maritim. Tuntutan bertindih Kepulauan Spratly adalah disebabkan kepentingan ekonomi dan kepentingan nasional negara masing-masing. Di samping itu, kos pertahanan negara juga mengalami peningkatan. Seperti yang kita tahu, insiden penculikan di Sipadan dan Pulau Padanan telah menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan RM6 bilion untuk mempertingkatkan lagi keselamatan di negeri Sabah yang membabitkan penambahan 5 batalion tentera darat, 5 batalion PGA, 30 bot peronda tentera laut dan 5 jet Hawks. Belanjawan pertahanan negara terpaksa ditingkatkan bagi memastikan pertahanan negara kita dilihat kredibel kepada pihak luar seperti memiliki kapal dan pesawat perang yang lebih sofistikated. Oleh hal yang demikian, konflik ini telah merugikan dan meningkatkan bajet pengeluaran dana negara yang besar hanya untuk persediaan benteng pertahanan negara di kawasan sempadan itu sendiri. Bukan itu sahaja, isu ini juga telah menyebabkan sektor pelancongan negara kita terjejas. Contohnya, insiden penculikan yang pernah berlaku di Sipadan dan Pulau Padanan oleh kumpulan Abu Sayyaf iaitu KAS KAS pada tahun 2000 serta pengeboman di Bali pada Oktober 2002, Amerika Syarikat dan sekutunya telah mengeluarkan larangan kepada rakyat mereka daripada melancur ke negara kita dan beberapa negara rantau yang terbabit dengan isu ini. Hal ini sememangnya telah meninggalkan impak negatif kepada Malaysia kerana risau akan keselamatan diri mereka. Kesannya, industri pelancongan di negara kita yang merupakan antara penyumbang terbesar dalam hasil keluaran negara akan menyusut secara drastik dan ekonomi negara kita akan terjejas dengan lebih teruk lagi. Seterusnya, Malaysia juga telah mengalami kerugian yang besar akibat perampasan aset. Insiden rompakan pada tahun 1985 di Bank Standard Chartered dan Pejabat Maslahat Datuk yang melibatkan sekumpulan selama 26 orang bersenjatakan M16 dan pelancong grenade yang telah mengorbankan
bersama 11 orang awak dan mundur berjaya melarikan sejumlah RM200,000 serta serangan pada tahun 1987 yang telah melibatkan 12 mundur ke atas kilang mutiara di Pulau Borheh. Susulan daripada insiden ini, pengoperasian kilang tersebut terpaksa diberhentikan kerana 2 pengurus bangsa Jepun terbunuh. Pada tahun 1996 di Pekan Sempurna, Malaysia digemparkan dengan satu insiden yang membabitkan rompakan ke atas sebuah kedai emas apabila mundur berjaya melarikan RM100,000 barangan kemas dan menyerang balai polis serta kedai emas pada Mac 1996 menggunakan F-16 dan pelancar roket dan berjaya melarikan sejumlah wang sebanyak RM200,000. Dan pada Julai 1996 lagi ditawar mundur sekali lagi berjaya melarikan barangan kemas yang mengakibatkan kerugian berjumlah RM150,000. Selain itu, akan saya bawakan kepada anda isu-isu berkaitan dengan rampasan aset di negara kita. Seperti yang kita tahu, isu tuntutan waris Sultan Jamalul Kiram II. Isu tuntutan ini berkenaan isu tuntutan bertindih yang pernah berlaku di Sabah yang melibatkan Kesultanan Sulu yang telah membawa kerugian besar kepada negara kita sendiri. Pada ketika itu, Malaysia berdepan dengan sitaan dan rampasan aset di luar negara jika kerajaan tidak segera bertindak menangani isu tersebut. Rampasan aset negara ini tidak terhad kepada aset-aset Petronas sahaja, malah semua aset negara termasuk kapal terbang milik Malaysia Airlines yang mendarat di luar negara turut menjadi perhatian. Malaysia berisiko bankrupt sekiranya tuntutan dibuat oleh waris Kesultanan Sulu sebanyak RM62.59 bilion terhadap Sabah berjaya. Kesannya, pendapatan dan ekonomi Malaysia akan terjejas dan tergadai kerana tuntutan yang dibuat oleh waris tersebut berjaya. Selesai kepada implikasi kepada pendapatan negara, kita masuk pula kepada implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendidikan pula. Jadi, bagi pendidikan, antara implikasinya ialah kolaborasi pendidikan dan jalinan kerjasama dengan IPT terkemuka di dunia tidak dapat dilaksanakan. Kolaborasi dengan pihak luar merupakan salah satu instrumen terpenting dan berkesan dalam pembangunan sistem pendidikan dan membantu lagi untuk melahirkan lebih ramai golongan cerdik pandai dan profesional. Apabila berlakunya konflik di persempadanan, hal ini semestinya akan membantutkan inisiatif yang digunakan oleh kerajaan bagi memajukan industri pendidikan iaitu melalui pertukaran tenaga pengajar dan kolaborasi dalam bidang pendidikan. Dan saya datangkan dengan satu contoh kolaborasi pendidikan iaitu Universiti Putra Malaysia UPM telah menjalinkan memorandum persefahaman MOU selama 5 tahun dengan University of Social Sciences and Social Humanities USSH Vietnam dalam bidang sains kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga pertukaran staf akademik dan pelajar, kerjasama kajian dan pertukaran material saintifik, penerbitan dan pengetahuan di antara dua institusi pendidikan. Seterusnya, rentetan daripada isu ini telah menyebabkan golongan cerdik pandai negara tidak dapat berbincang dengan cerdik pandai negara terbabit. Konflik antara negara juga telah menyebabkan berlakunya sekatan kemasukan pelajar-pelajar cemerlang dari negara asing. Pelajar-pelajar yang cemerlang tidak diberikan peluang untuk saling bertukar pendapat, juga kaedah pembelajaran antara satu sama lain. Hal ini telah menyebabkan sistem pendidikan kita tidak mengalami fasa kemajuan dan penambahbaikan setanding dengan negara luar kerana hanya bergantung kepada kaedah dan sistem pembelajaran sedia ada sahaja. Jika mereka diberi peluang untuk saling berkongsi pengalaman dan pendapat, para pelajar
dapat mendidik minda mereka untuk memerdekakan minda dan berfikiran lebih luas untuk berbicara dan menyuarakan pendapat melalui ideologi bebas seperti Barat. Pelajar juga lebih berinisiatif dan peka terhadap isu-isu di sekeliling. Tambahan pula, teknologi yang semakin canggih di luar negara dapat diaplikasikan di Malaysia melalui golongan cerdik pandai ini. Begitu juga dengan isu keselamatan dan pembelajaran pelajar yang terjejas akibat konflik yang berlaku. Umum mengetahui bahawa sektor pendidikan juga boleh menjadi lebih teruk apabila negara berada dalam ketegangan dan berlaku konflik yang mampu mengancam keamanan negara. Perkara ini dapat menyebabkan para pelajar tidak dapat belajar dalam keadaan yang tenang akibat pergolakan yang berlaku. Contohnya, keselamatan mereka diancam ketika dalam perjalanan ke sekolah. Ini tidak memberi kesan kepada pelajar semata-mata, bahkan guru juga turut terjejas akibat daripada konflik yang berlaku ini. Perkara ini juga akan menyebabkan pembangunan institusi pendidikan yang selamat tidak dapat diteruskan kerana negara kita terancam dengan kuasa-kuasa asing. Justru perkembangan anak-anak akan terganggu dan mereka cenderung untuk membuat keputusan supaya tidak menyambungkan pelajaran akibat keselamatan mereka diancam. Bukan itu sahaja, isu konflik ini juga memberi implikasi terhadap pendidikan apabila perkembangan dan pertukaran ilmu antara sesebuah negara terbantut. Perkembangan dan pertukaran ilmu antara sesebuah negara terbantut apabila tiada perancangan yang teratur. Antara bentuk kerjasama dalam pendidikan yang pernah berlaku iaitu Asian Council of Teachers ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT ini, para pendidik dapat berdiskusi dan berbagi-bahagi idea untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Tambahan pula, isu perkembangan dan pertukaran ilmu yang terbantut boleh berlaku juga disebabkan oleh pembatalan aktiviti sambung belajar di luar negara bagi pelajar yang ingin menyambung pelajaran mereka di negara yang terlibat dengan konflik ini. Maka, para ilmuwan bagi setiap negara tidak dapat bertukar pendapat dan pandangan mereka bagi meluaskan pengetahuan antara satu sama lain berkenaan sesuatu perkara. Konflik ini semestinya telah memberi kesan terhadap kerjasama seperti yang pertama, membantutkan mekanisme sedia ada seperti pengiktirafan bagi institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, pelan pendidikan yang dirangka bagi negara yang bekerjasama perlu diubah. Dan yang terakhir, kurikulum standard ASEAN tidak dapat diwujudkan. Jadi ia juga memberi kesan kepada dua perkara, iaitu kesan kepada pendidikan negara dan juga kesan kepada pelajar itu sendiri. Kesan kepada pendidikan negara iaitu ia dapat menjejaskan pendidikan sedia ada dan boleh menyebabkan berlakunya ketidakseragaman silibus pembelajaran. Dan kesan terhadap pelajar, perkongsian tenaga dan integrasi ilmu antara pelajar dalam dan luar negara akan berkurangan. Akhir sekali, perkembangan sosio-budaya juga terjejas akibat konflik-konflik yang berlaku di negara kita. Pertukaran pelajar antara negara tidak dapat dilaksanakan kerana terdapat sekatan dari negara yang terbabit dengan isu konflik ini. Isu ini memberi impak yang besar terhadap perkembangan seseorang individu. Menurut Dr. Mazli Malik, program pertukaran pelajar dapat memupuk persefahaman kebudayaan di samping mendapat perspektif yang lebih mendalam terhadap budaya asing. Jika program ini tidak dapat diteruskan, maka masyarakat di sesebuah negara boleh terasing dari dunia tanpa sempadan dan usaha untuk meningkatkan jati diri anak muda yang sepatutnya diberi peluang dan ruang untuk berinteraksi dengan golongan sebaya juga akan terbantu. Kekayaan Malaysia bukan sahaja semata-mata diukur melalui hasil bumi dan komoditi, malah kepelbagaian bangsa serta agama juga memberi impak yang besar terhadap perkembangan sosial budaya di sesebuah negara. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan sepanjang menyiapkan pentaksiran berterusan bagi subjek ini.
Kami telah mencari pelbagai maklumat melalui jurnal, buku, akhbar atas talian dan sebagainya bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan jitu berkaitan implikasi konflik persempadanan dan isu tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendapatan dan pendidikan negara kita sendiri. Daripada pembincangan sebentar tadi, dapat kita saksikan bahawa sebenarnya konflik persempadanan dan tuntutan bertindih dalam kalangan yang terbabit perlu jalan penyelesaian secara berhemah. Kekuatan ketenteraan seharusnya perlu dielakkan. Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih ini telah mendatangkan banyak implikasi kepada Malaysia dan negara lain, khususnya dari segi pendapatan dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Saya Husna, Saya Nurfadin Adlina. Saya Nur Alia mengundurkan